Baik. So kita akan mulakan dengan kita lihat soalan yang pertama dulu. Okey. Bagaimana nak menjawab soalan objektif? Okey. Dan seperti yang cikgu janjikan hari itu, okey, kita boleh guna dua teknik. Dua teknik cikgu akan terangkan dulu dua teknik itu apa. Baik, apakah teknik yang penting untuk kamu tahu tentang menjawab soalan objektif? Okey, iaitu untuk menjawab soalan objektif, kamu perlu tahu dua teknik ini, iaitu teknik yang pertama, okey, iaitu kita akan buat teknik menjawab soalan objektif. Baik. So, untuk menjawab soalan objektif iaitu daripada kertas 1. Okay. So, untuk menjawab ini, dia ada dua teknik. So, teknik yang pertama iaitu teknik tembak. Korang boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak apa yang cikgu tulis ni? Boleh. Boleh Okey. Pertama, teknik tembak. Dan yang kedua iaitu teknik first impression. Apa tu cikgu? Okey. Nanti kita akan tunjukkan. Okey, iaitu berkaitan dengan teknik menjawab dan juga teknik tembak. Okey, cuma siapa pula lah yang telah menulis menconting kat situ. But it's okay. Terima kasih banyak. Okey, namun begitu tak perlu okey, terima kasih banyak. Okey. Okey. Baik, so kita ada teknik tembak dan juga kita ada teknik first impression. Baik, bagaimana untuk menggunakan teknik ini cikgu? So kita tengok dulu teknik teknik tembak dulu. Baik, teknik tembak ini kenapa dikatakan teknik tembak? Okey, kenapa dikatakan teknik tembak? Kerana kebiasaannya semua pelajar bila dapat soalan, soalan, contohnya soalan-soalan A, B, C, D, soalan objektif, apa yang dia akan buat? Bila dia baca soalan tu, sebagai contoh kita ambil soalan tadi Baik. So kalau kita lihat di sini, soalan nombor 1 contohnya, manakah antara berikut merupakan kerajaan terawal di alam Melayu? Kerajaan terawal di alam Melayu. Macam nak jawab ni cikgu? Okey, katakanlah kita kata, bila kita bacakan, alamak, kerajaan Funan, kemudian kerajaan Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka. Alamak, macam mana ni? Baik, so katakanlah kita guna teknik tembak. Sebab kita tak tahu jawapan dia, kita guna teknik tembak. So seandainya kamu tak tahu mana satu jawapan, guna teknik tembak. Baik, tembak ni macam mana cikgu? Dia macam ni. Okey. Seandainya kamu ada pistol. Kemudian kamu nak tembak tepat di depan ni. Kamu ada pistol, kamu nak tembak depan ni. Baik, apa yang kamu akan buat? Sepatutnya kamu perlu buat perkara yang betul. Tetapi biasanya kamu buat apa? Kamu pegang pistol, kamu pandang depan tu, kemudian kamu pergi ke sini dan kamu tembak. Tang! Kemudian kamu tengok, saya tak kena Saya tak kena. Kemudian kamu pun cuba lagi. Tang! Kemudian kamu tengok, saya tak kena nampak tak apakah kesilapan kamu? Kesilapan kamu adalah kamu tidak aim. Maknanya kamu tak letakkan menghala ke tujuan yang kamu nak tembak tu. Kamu main tembak rambang aja. Main tembak rambang je. Jadi kamu tak letakkan begini. Jadi sebab itu kamu tak dapat jawapan dia. Nak tembak boleh, tapi kena aim lah. Super juga macam soalan nombor 1. Maksudnya apa? Biasanya kamu buat apa teknik? Teknik apa? Biasa yang terkenal lah, yang terkenal. Biasanya bila dah tak tahu kan kamu buat apa? Okey. Aku tak tahu ni. Guna surah. Guna surah, macam-macam surah. Keluar Al-Fatihah, keluar surah Al-Baqarah pun. Al-Baqarah panjang sangat. Okey. Surah Wal-As pun keluar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Kan? Amin. Amin kat kerajaan Sriwijaya. Kamu pun tanda kerajaan Sriwijaya. Okay. So, itu bukan, itulah dia tembak yang rambang. Iaitu kamu tak aim, kamu main tembak saja. Gunakan surah, konon-kononnya ianya adalah dapat berkat. Okey, dapat berkat. Siapa yang biasa buat macam tu? Tengok nak tengok raise hand siapa yang pernah buat macam tu. Ramai. Jadi ramai yang buat macam tu. Ada yang kalau yang modern sikit, oh mini mo, macam-macam lah kan. No, kita tak nak lagi macam tu. Kita tak nak lagi macam tu. Jadi kita gunakan teknik tembak yang betul. Macam mana nak guna teknik tembak yang betul, cikgu? Sebenarnya nak guna teknik tembak yang betul, dia macam ni. Dia macam ni, iaitu okey. So, apabila kamu baca soalan objektif ni, okey, paling penting kamu kena teliti, iaitu tengok kehendak soalan. Manakah antara berikut merupakan kerajaan terawal di alam Melayu? Baik. Bila dia kata dia mentionkan kerajaan terawal, tengok perbuatan cikgu. Cikgu buat apa? Cikgu underlinekan dan juga cikgu bulatkan kata kunci. Apa kata kunci dia? Terawal. Jadi bulatkan tu. Oh, maksudnya soalan ni nak apakah kerajaan terawal? So sekarang kamu tengok. Okey, so Funan, Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melaka. Baik. Daripada sini, macam mana nak tembak? Okey. Bila kita dah tahu first step, kita dah tahu kehendak soalan. Second step ataupun step yang kedua, iaitu sila buang dua pilihan jawapan yang salah. Maksud salah macam mana, cikgu? Yang kamu rasa ianya memang contoh macam ni, dia bukan terawal. Dia bukan terawal. So, yang mana? Sila tulis dalam Zoom chat, cikgu. Yang mana yang kamu rasa bukan terawal? A, B, C, D. D. Yang D bukan terawal. Ya, Melayu Melaka bukan. Okey, Melayu Melaka tu memang bukan. So, kita nak cari satu lagi. Mana yang bukan terawal? Sriwijaya. Sriwijaya. Yes, Sriwijaya. Okey. So, kemudian tinggallah Funan dan Champa. Okey. So, kamu dah kita kata dah kecilkan pilihan. Tinggal dua saja. Nak pilih A ke nak pilih B? Kalau dekat sini, okey, kita kata step yang ketiga. Step yang pertama, kita bulatkan kehendak soalan. Step yang kedua, kita buang dua pilihan jawapan yang salah. Step yang ketiga, kita kena buat apa, cikgu? Biasanya kat sini, ramai pelajar kata apa? Kita carilah mana yang betul. Kalau kita cari mana yang betul, awal-awal lagi baik kita pilih yang betul. Sebab kita dah tahu. Betul? Jadi, bukan cari yang betul. Tapi daripada A dengan B, kita carilah step yang ketiga, cari mana yang lebih salah. Funan ke Champa yang lebih salah? Maknanya yang jadi Amira Zahra kata okey, iaitu kerajaan Champa rasanya, cikgu. Dia macam nampak lebih salah lah. Sebab rasa-rasanya, saya rasa lah dia lagi lambat daripada Funan. Saya rasa. Tak pasti kan? Saya rasa. Tapi, so tinggallah Funan. Adakah Funan tu betul? Entah, cikgu. Saya pun tak tahu. Tapi itulah jawapan yang tinggal. Jadi, step yang keempat, kita akan tandakan pilihan jawapan yang tinggal. Padahal kita tak tahu jawapan tu betul ke tidak. Tapi kita kata, aku tembak ni lah. Aku tembak yang tinggal. Maknanya apa? Kita tembak yang kita dah aim. Aim dengan cara apa? Kita buang mana-mana yang salah, kemudian tinggal itu je. Itu je lah yang tinggal untuk kita aim. Kita tembak je lah tu. Faham? So sekarang faham? Faham
Jadi itu cara kita tembak. Okay, supaya tembakan kita bersasar. Tembakan kita tu ada dia punya sasaran yang memang kita ada sebab kenapa kita nak tembak kat situ. Bukan suka-suka hati. Itu maksud teknik tembak. Okay. Ya, betul. Walaupun mungkin tak pasti jawapan tu betul ke tak, tapi chances untuk jawapan tu betul tinggi berbanding yang lain-lain. Itu cara dia. Macam kita lah kan. Kadang-kadang kita tembak kan. Kita dah aim nak tembak. Tapi belum tentu betul-betul tepat kena. Kadang-kadang ke kiri sikit. Kadang-kadang ke kanan sikit. Betul tak? Kadang-kadang ke bawah sikit. But at least hampir kena. Berbanding kalau tembak macam ni, macam tu. Yang mana confirm tak kena. Tapi ada juga pelajar tanya, cikgu kalau kena macam mana? Kalau kena tu, kalau kamu buat macam ni pun tembak kena, maknanya peluru tu berterbang, tembak melantun kena. Dan itu peluangnya kita kata sebagai 1/1000. 1000 kali cubaan mungkin 1 baru kena. Jadi kita tak nak macam tu. Okay. So kita tembaklah dengan cara yang betul. Boleh? Sesiapa yang tak faham, terutama sekali pelajar semester, kalau mana-mana yang tak faham teknik ni, bagi tahu. Okey, cikgu akan explain lagi. Okey. Kita tengok soalan nombor 2. Okey. Apakah kerajaan yang wujud? Okey, selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apakah kerajaan yang wujud selepas kejatuhan? Nampak tak? Cikgu, kerajaan yang wujud bulatkan selepas kejatuhan. Ya, kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. A. Kerajaan Johor Riau, B. Kerajaan Majapahit, C. Kerajaan Sriwijaya dan D. Kerajaan Jambi. So yang mana satu jawapan dia? Okey. Kalau kamu tak pasti boleh guna teknik tembak. Sila tulis jawapan dia dalam Zoom chat. Okey. Okey. Ya, betul. Apa dah Zarif? Kerajaan yang wujud selepas Melaka. Selepas Melaka apa? Selepas Melaka, Johor Riau lah. Kan selepas Melaka ialah Johor Riau. Itu memang tidak disangkal lagi. Tapi ada juga yang jawab C. Sriwijaya tak? Sriwijaya sebelum Melaka. Baik. Tetapi cikgu nak tunjukkan kali ini iaitu teknik yang kedua, iaitu teknik first impression. Perasan tak korang? Kadang-kadang bila korang dah tanda kerajaan Johor Riau, kemudian korang baca lagi. Apakah kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka? Majapahit dengan Sriwijaya tu mungkin tak lah. Tapi Jambi ni macam ya. Jambi ni macam ya. Kan? Kamu pun macam, kerajaan Jambi ni macam mana? Kan? Ya ke? Satu tanda soalan yang besar. Mana satu ni? Baik. Dalam keadaan begini, kamu pun biarkan dia tergantung. Kemudian, bila dalam peperiksaan, apabila cikgu kamu kata apa? Okey, masa tinggal 5 minit lagi, sila semak kertas masing-masing. Kamu pun, buka kertas. Kemudian kamu tengok balik jawapan tu. Kamu pun tengok kan. Kemudian kamu buat apa? Aku rasa bukan Johor Riau lah. Okey, padam. Kemudian kamu tandakan seterusnya. Iaitu apa? Kamu tandakan di Kerajaan Jambi. Okey, Kerajaan Jambi lah. Okey, tinggal 5 minit kan? Betul kan? Kerajaan Jambi. Kemudian yang lain pun sama juga. Kamu ada soalan-soalan yang kamu padam. Kemudian kamu tandakan yang lain pula. Kemudian kamu submit. Bila submit, kemudian minggu depannya kamu pun bincang. Cikgu sekolah kamu bincang dengan kamu. Okey, bincang dalam kelas. Okey, untuk soalan nombor 2 tadi, jawapannya adalah Kerajaan Johor Riau. Terus kamu angkat tangan. Cikgu, saya dah tanda Kerajaan Johor Riau, cikgu. Tapi saya padam, saya buat Kerajaan Jambi. Siapa yang biasa kena macam ni?
Siapa yang biasa kena macam ni? Sila raise hand nak tengok. Okey. Mak air ramai ya. Macam mana ni? Tadi baru je terjadi. Ya. Banyak kali berlaku. Banyak kali. Joanne pun kata memang betul cikgu. Kalau satu soalan tak apa. Kalau satu soalan je kamu betulkan, kemudian yang itu salah tak apa. Kena 5 soalan. 5 soalan yang kamu betulkan, 5-5 salah. Rupanya yang kamu buat jawapan pertama tu betul rupanya. Nak nangis rasanya dia. Nangis pun ada, murung pun ada, rasa macam hari tu memang tak best langsung. Betul? Jadi, macam mana kita nak atasi perkara ini? Inilah yang kita katakan sebagai teknik first impression. Iaitu, macam mana teknik first impression tu cikgu? Macam ni. Okey. Orang tengok betul okey, iaitu contoh soalan nombor 2 tadi Apakah kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka? Okey. Baik, kamu dah follow dah. Dah follow berkaitan dengan kerajaan yang wujud selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Kamu baca Johor Riau, Majapahit, kemudian Srivijaya, Jambi. Johor Riau. Okey, terus ting. Kerajaan Johor Riau ni. Kamu pun tanda Johor Riau. Baik. Lepas itu, apa yang kamu kena buat? Sila tinggalkan soalan itu. Terus pergi kepada soalan ketiga. Jangan baca lagi. Jangan. Kamu tahu sebab apa? Okey. Ini fakta yang ramai tak tahu. Baik. Apabila kamu baca tadi, kamu baca pilihan jawapan. Okey, kamu baca pilihan jawapan. Okey, kemudian tu datanglah satu jawapan iaitu kerajaan Johor Riau. Kamu tahu tak daripada mana datangnya jawapan kerajaan Johor Riau tu? Daripada fakta yang memang dah ada dalam kepala. Sebab kamu baca, jawapan ni betul lah ni, Johor Riau. Tapi kenapa yang kali kedua bila kamu baca balik, Jambi pun macam iyalah. Kenapa datang yang kedua tu? Yang kedua tu, jawapan yang kedua tu datang daripada hati. Hati yang was-was. Hati yang apa? Hati yang kesian. Kesian dengan jawapan dia tu. Aku rasa Jambi ni pun ya jugalah. Kamu tengok jawapan Jambi ni kan. Kesian dia. Aku rasa ya lah. Hati kamu pujuk, kesian jawapan dia tu. Kan? Aku rasa ya jugalah. Kan? Padahal kamu dah pilih yang A. Okay. Cuba, okay. Okay, baik. Ini Fatih, nanti cikgu bagi tahu. Baik, jadi kamu rasa macam, aku rasa iyalah ni kan. Jadi, kamu kena avoid itu. Percayalah bahawa jawapan daripada sini, yang first impression tu, jawapan yang pertama kali itu, 75% correct. Cikgu tak kata 100% betul tapi 75% jawapan pilihan yang pertama itu biasanya betul. 75% betul. Jawapan yang kedua tu gangguan. Gangguan. Sebab itu percayalah kepada first impression kamu. First impression tadi apa? A. So itu jawapan. Tapi harus diingat. Ini harus diingat teknik ni. Teknik first impression ini paling penting iaitu dia ada prasyarat dia. Syarat dia ialah kamu memang dah kuasai bab 1 tadi. Maknanya bab soalan tu tadi, kamu memang dah faham dan dah kuasai. Kalau kamu memang tak baca, tak faham bab tu, tiba-tiba nak guna first impression, itu bukan first impression bang. Itu tembak bagang sebenarnya bang. Jangan. Jangan guna macam tu. Paling penting kamu dah tahu, aku dah faham dah bab 1 ni. Sebab tu aku yakin jawapan dia adalah A. Begitu. Tapi kalau kamu tak pernah, tak faham pun bab 1 ni, tiba-tiba nak first impression, jangan buat.
memang confirm salah. So first impression dia ada prasyarat dia. Ada syarat dia. Ya. Baik. Menjawab soalan yang ni Fatin tanya. Cikgu, cuba kalau kita jawab A tapi sebenarnya D. Cuba kalau kita jawab A, first impression kita A, tapi sebenarnya jawapan dia D. Maksudnya di sini, kamu punya kefahaman tentang fakta itu belum betul-betul kuat. Kefahaman tentang bab itu belum betul-betul faham. Jadi, kamu tidak memenuhi syarat dia, prasyarat untuk teknik first impression. Jadi, sebab itu kamu teknik first impression ni kamu kena faham dulu. Kemudian baru jawab soalan. Jawab soalan dan jawab soalan dan jawab soalan banyak kali sampai kan kamu boleh sekali pandang A, B, C, D. Jawapan dia A. Next, nombor 2. A, B, C, D. Jawapan dia B. Next, A, B, C. Itulah dia teknik first impression. Maknanya kamu dah confirm, jawapan dia A, jawapan dia B. Itu dia. Penguasaan teknik tembak dan juga teknik first impression ini sangat penting. Sangat penting untuk soalan objektif. So ada sesiapa yang tak faham lagi tentang teknik first impression dan juga teknik tembak? Ada sesiapa di sini? Boleh faham Boleh faham? Boleh. Good. Jadi gunakan kedua-dua teknik itu. So kita tengok tadi soalan nombor 2 adalah A. Baik. Soalan nombor 3. Apakah undang-undang yang dilaksanakan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Undang-undang Manu, Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang 99 Melaka. Yang ini memang kamu tidak boleh abaikan. Jawapan dia memang 2 dan 3. Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Jawapan dia adalah C. Nampak tak? Sekali kita tengok je undang-undang dalam pemerintahan Sultan Melaka, 2 dan 3. Jangan kau baca lagi, jangan pula kau baca kemudian aku rasa 99 Melaka ni pun betul lah. Tangan kau karang. Jangan buat macam tu. Tinggalkan dan next soalan. Sebab lagi lama kamu duduk kat soalan itu, lagi keluar macam-macam jawapan. Nampak tak? Jadi kira lepas baca soalan, jawab terus kepada soalan seterusnya. Baik. So itu soalan daripada bab 1. Kita tak perlu pergi semua bab semua soalan sebab kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk cover semua ni. Tetapi kamu boleh buat sebagai latihan. Dan kemudian kita boleh tengok soalan yang bab yang kedua dan bab yang ketiga. Mungkin kita boleh tengok berkaitan dengan soalan-soalan seperti soalan bab yang kedua ke? Tak, kita ada sikit masa lagi untuk kita pergi soalan ketiga, bab yang ketiga sebelum kita pergi soalan struktur. Bagaimana untuk menjawab soalan struktur dan juga soalan esei. Baik. Ini bab 2 juga. Kita pergi pada bab 3. Bab 3 kalau tak salah cikgu adalah pada muka surat yang seterusnya iaitu yang ini. Baik. So kalau kita lihat di sini, bab 3 konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Baik. Contoh soalan kalau kita lihat soalan objektif Tok Janggut. Perjuangan tokoh di atas menentang British Tanah Melayu merupakan hasil kesedaran politik antarabangsa. Baik, itu pernyataan. Baik, soalannya, di manakah lokasi penentangannya? Kalau Datuk Janggut, iaitu Kelantan. Betul? Kelantan. Baik, tinggalkan first impression. Terus kepada soalan nombor 2. Perang Dunia Pertama berlaku kerana krisis antara dua pihak. Krisis dua pihak iaitu Pakatan Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Antara berikut yang manakah benar berkaitan anggota Pakatan Bertiga?
So, yang mana satu pakatan bertiga? Cikgu telah bagi clue semalam. Okey, semalam pula, 2 hari lepas. Okey, kalau kuasa tengah, ketua dia siapa? Pakatan bertiga, ketua dia siapa? Ketahui ketua dia dan aku akan tahu dia punya negara-negara yang lain. Baik. Contohnya kuasa tengah. Kuasa tengah siapa ketua dia? Kuasa tengah siapa ketua dia? Jerman. Yes, betul. Jerman. Manakala pakatan bertiga? Britain. Yes, Britain. Jadi, dengan mengetahui, kuasa tengah Jerman. Bila dah tahu dia kuasa tengah tu Jerman dan pakatan bertiga tu Britain, maka kita tengok, okey, soalan nak anggota pakatan bertiga. Kita carilah pula, okey, jangan keliru Ada Britain, Jerman, Itali. Ada Perancis, Britain dan Rusia. So, hati-hati bila menjawab sebab tak mungkin Britain dengan Jerman tu satu kumpulan. Tak mungkin. Jadi confirm jawapan A itu salah, jawapan B dan juga D itu salah. So jawapannya adalah C. Perancis, Britain dan Rusia. Nampak tu? Kamu saringkan dia punya pilihan jawapan. Saring tu maknanya tapis pilihan jawapan. Ya. Baik. Soalan 3. Baik, apakah punca tercetusnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914? Okey, punca. Okey, bulatkan. Ingat okey, kertas soalan kamu tu bukan kamu nak bagi bersih-bersih. Okey, kalau boleh conteng-conteng. Jadi, conteng je. Apakah punca tercetusnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914? Okey, iaitu adakah kejatuhan Empayar Uthmaniyah, kegagalan perjanjian Versailles, pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary dan pencerobohan wilayah British oleh Amerika Syarikat. Okey, so jawapannya apa? Jawapannya adalah jawapannya adalah C. Okey, pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary. Jangan kau baca lagi. Kan kau baca lagi, confirm kau akan kata apa? Aku rasa B pun iyalah. Banyak sangat gangguan dalam hati. Jadi, okey, berlatihlah untuk menggunakan dua teknik. Supaya kamu lebih cekal, okey, cekal, kuat, teguh pendirian bila menjawab soalan objektif. Baik. Soalan keempat, Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1918, berakhir okey, dan telah membawa kepada perjanjian X. Apakah perjanjian X? Okey. Tordesillas, Versailles, San Francisco ataupun anti-komunis? Jawapannya apa? Jawapannya adalah Versailles. Jawapannya Versailles. Kita sebut Versailles kan, tapi sebenarnya sebutan betul dia ialah Versailles. Perjanjian Versailles. Kenapa sebut Versailles cikgu? Sebab dia sebenarnya Versailles ni daripada France. So dia France So daripada France dia punya L tu memang silent sikit. Versailles. Okey. Soalan keempat, Versailles. Pandai Faris. Okey. Soalan yang kelima. Okey, tokoh dikaitkan dengan pengasasan ideologi Nazism. Adolf Hitler, negara X. Apakah negara X? Soalan ni ini soalan kalau salah juga ni. Kalau salah juga soalan ini, kan? Soalan nombor 5 ni kalau korang salah juga, kan? Nak je cikgu cakap apa? Drop je lah sejarah. Drop je lah sejarah. Mana boleh drop? Dia wajib, kan? Wajib lulus lah tu. Ingat sejarah wajib lulus tau. Tak lulus, tak keluar sijil SPM. So, nombor 5, negara X adalah Jerman. Yes, Adolf Hitler. Soalan 6. Okey, apakah punca meletusnya Perang Dunia Kedua di Eropah? Okey, dia spesifik lagi Perang Dunia Kedua di Eropah. Ingat, Perang Dunia Kedua terbagi pada 2. Satu berlaku di Eropah, satu lagi di Pasifik, Asia Pasifik. So, punca dia.
Apakah punca meletus Perang Dunia Kedua ini? Adakah pengeboman Jepun ataupun okay. Oh yeah. Okey, Amira Zahra, terbaiklah. Okey, terbaik. Ah, okey, baik. Pengeboman Jepun, pengeboman Britain, serangan Jerman ke atas Poland dan kemunculan Empayar Osmania. Baik. Mungkin kamu kata, cikgu, saya tak ingat lah cikgu. Tetapi bila tak ingat, apa yang kamu kena buat? Sila guna teknik tembak. Iaitu bagaimana teknik tembak? Sila buang dua pilihan jawapan yang kamu rasa, ataupun satulah. Mana pilihan jawapan kamu yang kamu rasa, salah ni. Mana satu yang salah? Mana satu yang salah? Okey. Okey, nombor 4 salah. Okey, baik. Bagus. Nombor 4 salah. Okey. Baik. So, yang lain-lain? Okey, serangan Jerman ke atas Poland. Ada tak? Ada, tapi ada tak tahu, tapi tak tahu bila. Okey. Pengeboman Britain? Tak tahulah ada tidak. Baik. Pengeboman Jepun? Ada tak pengeboman Jepun? Ada. Tapi pengeboman Jepun itu menyebabkan Perang Dunia tamat. Betul tak? Yang little boy kan? Itu Perang Dunia tamat. Dan pengeboman Jepun tu, iaitu di Hiroshima dan Nagasaki itu di Asia. Jepun kan Asia. Soalan tanya, punca meletus Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi nombor 1 tu boleh terima tak? Tak. Sebab itu kita boleh buang yang nombor 1. Tinggallah 2 dengan 3. Kita tak tahu tu jawapan dia, tapi kita tembak yang itu. Itu je yang tinggal. So kita ambil 2 dan 3. So jawapan dia C. Betul ke cikgu jawapan dia memang C? Memang C jawapan dia. Memang C. Sebab memang mula-mula sekali serangan Jerman ke atas Poland. Kemudian Britain masuk campur. Kemudian Jerman pergi menyerang Britain dan mengebom Britain. Memang betul berlaku. Memang betul ada berlaku. Jadi so 2 dan 3 itu betul. Nampak tak? Okey, gunakan bila dah start, guna teknik tembak. Kalau start, guna teknik tembak. Jangan tunggu-tunggu. Okey. Baik. Soalan yang ketujuh, contohnya kita ambil, Jerman telah melancarkan operasi Barbarossa pada 22 Jun 1941. Apakah tujuan operasi tersebut? Okey, kita highlightkan kata kunci. Operasi Barbarossa. Kemudian tujuan operasi itu. Tujuan operasi Barbarossa. Siapa yang buat operasi ini? Iaitu Jerman. Jadi apakah tujuan dia? Adakah nombor 1 menguasai Rusia, 2 menguasai Perancis, atau 3 menguasai negara Balkan, atau 4 menguasai seluruh Eropah? Baik. Ingat ke tak ingat? Itu yang cikgu tanya. Ingat ke tak ingat? Jujur. Ingat. Okey. Baik, Amira Zara tak ingat. Baik, kalau tak ingat, kita nak buat apa cikgu? Kalau tak ingat, inilah masanya kita guna teknik tembak. Kalau tak ingat, kita guna teknik tembak. Macam mana nak tembak cikgu? Macam cikgu ajar tadi. Iaitu, kita akan lihat, kita akan buang 2 pilihan jawapan yang salah. Menguasai Rusia, menguasai Perancis, menguasai negara Balkan, dan menguasai Eropah. So, kita pilih satu dulu. Mana agak-agaknya yang salah? Menguasai negara Balkan. Kita boleh buang yang ini. Menguasai negara Balkan. So, yang mana satu ni cikgu? Okey. Yang ini sebenarnya teknik simple. Iaitu kalau ada pilihan jawapan ni, sama ada 1, 2 atau 1 dan 4. Betul? Maknanya A dengan B kan? 1, 2 atau 1, 4. Bermakna apa? Bermakna nombor 1 tu confirm betul. Confirm betul. Confirm betul. Nombor 1 confirm betul. So tinggallah 2 dengan 4. Mana satu nak tembak ni cikgu? 2 dengan 4 mana satu ni? Okey, baik. Bila kita lihat di sini,
pada 22 Jun 1941, Operasi Barbarossa ini, okey, untuk menguasai Rusia. Okey. Baik. Menguasai Perancis ataupun menguasai seluruh Eropah. Okey. Mana yang lebih salah? 2 atau 4? Menguasai Perancis. Yang lebih salah menguasai Perancis. Sebab apa? Sebab kalau untuk pengetahuan kamu, let's say lah Jerman, ini cikgu bulatkan, ini negara Jerman. Rusia sebelah kiri ni Rusia negara besar. Perancis tu di bawah. Dia di bawah. Jadi bila dia jalankan operasi Barbarossa, dia nak menyerang Rusia, okey, sudah tentulah dia akan menyerang pada satu hala yang sama, iaitu pada hala Rusia. Kalau dia buat 2 hala serentak, dia akan hilang kekuatan. Betul tak? Jadi dia akan halakan serangan ke Rusia dulu. Dengan menguasai Rusia, automatik dia menguasai seluruh Eropah. Kenapa cikgu? Sebab Rusia adalah sebuah negara yang paling besar di dunia. Jadi bila dah kuasai Rusia, negara terbesar di dunia, maka automatically, okey, Jerman telah menguasai Eropah. Sebab dah besar. Sekarang aku nak langgar korang. Korang nak ke tak nak? Korang berani ke tak berani? Korang mengaku tak mengaku untuk duduk di bawah aku? Atau aku serang korang? Okeylah. Kau dah besar kau dah besar lah Jerman. Kau dah besar. Kau dah kuasai Rusia. Okey. You see? Dengan menguasai Rusia dan seterusnya menguasai seluruh Eropah. So jawapannya 1 dan 4. Okey. Bermakna itu cara bagaimana kamu ingat analyze, okey, analisa jawapan, analisa soalan-soalan objektif. Baik. Soalan yang ke-8 dan soalan ini soalan terakhir untuk soalan objektif sebelum kita pergi ke soalan esei. Baik. Pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun di tanah Melayu. Pasukan polis tentera. Take note benda ni, pasukan polis tentera. Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan apa? Adakah Kwagorenjo, Kimigayo, Kempetai atau Kita Borneo? Okey. Baik. Yang ini memang kamu kena kuasai pemahaman tentang benda-benda ni. Petai Baik, Kwagorenjo. Apa itu Kwagorenjo cikgu? Kwagorenjo ia sebenarnya iaitu institut institut latihan kepimpinan. Di mana Kwagorenjo adalah sebuah institut latihan kepimpinan untuk melatih penduduk-penduduk tempatan memimpin dalam kerajaan Jepun di tanah Melayu. Menjadi pemimpin lah. Latih orang tempatan untuk jadi pemimpin. Itu Kwagorenjo. Kimigayo. Kimigayo sebenarnya adalah lagu rasmi negara Jepun. Kimigayo. Contoh. So, Kimigayo lagu rasmi. Kempitai sebenarnya jawapan dia adalah Kempitai dan Kita Borneo adalah gabungan Sabah dan Sarawak menjadi Kita Borneo. Jadi jawapan sebenarnya adalah C, Kempitai. Ya. Kempitai itu jawapannya. Okey. Baik. Dengan itu kita telah pun telah belajar tentang 2 teknik untuk menguasai soalan objektif, iaitu teknik tembak dan juga teknik first impression. Kedua-dua teknik ini paling penting. Kempitai apa cikgu? Kempitai lah pasukan polis rahsia. Kempitai itulah pasukan polis rahsia yang mana pasukan itu adalah terdiri daripada orang-orang tempatan, orang-orang Melayu yang menjadi anggota tentera Jepun. Yang jahat, ya betul.
Yang suka menyerang orang Melayu, tangkap orang Melayu sendiri, serahkan pada Jepun. Dia kata, inilah orang Melayu yang cuba untuk menentang Jepun ni. Potong kapara. Potong kapara. Macam tu lah. Okay. Baik. So, okay. Tentang dua teknik tu ya. Teknik first impression dengan teknik tembak itu, kamu tak boleh sekadar tahu sahaja. Lepas ini, cikgu dah bekalkan dengan soalan bab 1, bab 2, bab 3. Sila praktis. Praktis, okay, teknik-teknik tu. Sebab kalau kamu tak praktis, tak dapat. Tak dapat. Dia macam main gitar lah. Kalau main gitar, cikgu tunjukkan bahawa ini adalah C. So, kamu kena praktis C. So, jangan, oh ni C, oh dah tahu dah ini C. Tapi tak praktis, tak boleh. Jadi, dia kena praktis. Gitu. iklan. Okay. Baik. So, itu iklan pendek. Okay. So, ada soalan nak tanya? Okay. Ada soalan nak tanya tak sebelum kita pergi kepada bagaimana untuk menjawab soalan struktur dan esei? Tak ada? Okay. Pelajar-pelajar semesta, ada soalan tak? Cikgu nak tanya. Ya, silakan. Dah. Macam mana cikgu tahu cara nak menjawab ni? Cikgu ada pengalaman ke? Okey. Bagus soalan Adam ni. Dam, sebenarnya cikgu dulu, first kali cikgu memang ada mengajar dan cikgu terlibat juga dengan apa tahu? Terlibat dengan pemeriksa kertas. Okey. Dan pemeriksa kertas banyak berkongsi dengan cikgu lah. Pemeriksa kertas SPM mereka banyak berkongsi maklumat dengan cikgu. Itu yang pertama. Tetapi mereka tak menjelaskan dan tidak mengkategorikan itu teknik apa. Jadi berdasarkan pengalaman cikgu, cikgu lihat dan pengalaman cikgu sebagai pelajar, bukan pengalaman cikgu sebagai guru, sebagai pelajar. Dan cikgu sendiri sebagai pengawas peperiksaan, cikgu tahu keadaan dalam dewan peperiksaan. Iaitu banyak berlaku keadaan di mana apa tahu? Dia akan buat macam ni. Suasana yang biasa berlaku. Bila nak jawab soalan tu kan, kemudian kamu akan buat macam ni. Betul tak? Korang akan pandang atas. Pandang kipas, pandang lampu. Okey, pandang lampu, kemudian pandang kipas. Sebab tengah fikir jawapan. Betul tak? Dan cikgu ketika itu ada satu ketika di mana cikgu pun lalu tau. Tengok budak tu macam tu kan. Macam tu. Cikgu pun datang, cikgu pun join. Lepas tu, cikgu, kenapa ni cikgu? Aku cari apa? Tak, cikgu saya tengah fikir jawapan. Ada jawapan ni ke dekat kipas tu? Dekat lampu tu. Cikgu join dia. Terkejut dia. Itu satu suasana. Satu lagi iaitu suasana apabila kan. Okey, budak lelaki, depan tu budak perempuan. Okey, dia nak jawab tu. Kemudian dia akan tenung tudung budak perempuan tu. Lama waktu 5 minit tu. Fikir. Cikgu cakap, buang masa. Membuang masa. Jadi, okey, cikgu pun susun balik dan cikgu fahami bagaimana keadaan mereka. Dan yang paling penting, teknik first impression tu memang kejadian yang kerap berlaku kepada bukan korang saja. Hampir seluruh pelajar di Malaysia memang berlaku macam tu. Bukan Joanne saja, bukan Amira Zahra saja yang berlaku. Semua pelajar. Tapi still tak ada solution. Jadi sebab itu cikgu come up with the idea teknik first impression itu supaya kamu ada cara bagaimana untuk tidak melakukan kesalahan lagi seperti itu. Baik, so ada soalan. Cikgu saya nak tanya, andai kata kita dah silsilah sejarah yang kita belajar dari Form 1 kan, lepas tu kita nak SPM, macam mana kita nak cover balik semua tu dengan cepat? Baik, bagus. Baik, untuk pengetahuan kamu, sejarah Form 4 dan Form 5, sejarah SPM, tidak ada masuk Form 1, Form 2, Form 3. Tak ada. Okay, memang tak ada.
Tak ada. Yang ada form 4 dengan form 5 je. Iya. La ilaha illallah. Ya. Pasti. Ya. Cuma. Dengar sini. Cuma. Dengar Cuma. Dalam sejarah form 4, korang perasan tak bab 1 ada tentang funan, campur, angkur semua tu kan? Itu sebenarnya diambil unsur-unsur daripada sejarah form 2. Unsur-unsur daripada sejarah form 2. Adakah soalan SPM nanti akan tanya, okey form 2? Tak. Okey. Tak. Tak ada. Maknanya soalan SPM ni takkan tanya sejarah form 2. Tak ada. Dia akan tanya soalan daripada bab 1 form 4. Dan bab 1 form 4 ada unsur-unsur sejarah form 2. Itu je. Jadi soalan akan tanya apa cikgu? Akan tanya yang form 4. Dia tak akan tanya yang form 2. Faham? Dia akan tanya yang form 4. Dia tak akan tanya yang form 2. Tak ada. Jadi itu. Sebab itu macam jangan cakap kan, cikgu saya sentiasa cakap, cikgu saya cakap, kenapa kita tak faham topik ini? Ini kan dah belajar form 1, form 2, form 3. Memang kan, memang kita dah faham daripada kefahaman form 1, form 2, form 3 tu bawa ke form 4, form 5. Tapi tidaklah soalan SPM tu, soalan peperiksaan kamu akan keluar form 1, form 2, form 3. Tak. Okey. Ni, kalau dia buat macam tu, okey, dia ambil soalan daripada form 1, form 2, form 3 sepatutnya bukan kamu yang risau tu. Bukan kamu yang risau. Tapi adik-adik kamu yang risau. Kamu tahu pasal apa? Pasal adik-adik kamu, okey, yang sekarang ni yang form 1 ke, yang form 2 ke kan. Adik-adik kamu tu, dia belajar sejarah tahun 456 ada Tok Janggut. Tahun 5 ada kemerdekaan. Tahun 6 ada pembentukan Malaysia. Bayangkan topik-topik tu kena belajar balik masa form 4, form 5. Kemudian guru dia kata apa? Ada unsur-unsur darjah 6 dengan darjah 5 hari tu. Tak menangis dia. Aduh cikgu, sejarah ni punya SPM masuk daripada tahun 456. Siapa kata? Bukan. Dia ambil unsur-unsur sahaja. Bukan ambil soalan tahun 6. Bukan. Sekarang clear soalan kamu, especially form 4, dia ambil soalan daripada topik form 4 sahaja. Okay? So jangan takut Jangan bimbang. Okay. Dan ini berdasarkan kepada soalan SPM yang terbaru. Maknanya soalan SPM tahun lepas, first batch. Okay. Memang tak ada form 1, form 2. Tak ada. Form 1, form 2, form 3 tak ada. Semua topik memang form 4 dan form 5. Yeah. So itu faktanya. Okay. So jangan risau lagi. Okay. So pada Nik Fatih, Joanne dan pelajar-pelajar lain, okay, tanamkan pemikiran bahawa okay, kamu sebenarnya akan masuk belajar untuk peperiksaan untuk topik iaitu daripada form 4 dan form 5 sahaja. Baik. So sementara sekejap sebelum itu berikan cikgu masa kedua 2 minit kerana cikgu ada panggilan Mr. Tan. Boleh? Mr. Tan. So kita sambung. Okey. Baik, kita gunakan lagi bahan yang sama. Okey, dan kali ini kita akan gunakan daripada bab yang ketiga ini, iaitu soalan-soalan seperti ini. Okey. Baik, bahagian soalan struktur dulu. Okey, ingat soalan struktur adalah soalan yang mana setiap satu soalan itu mewakili 10 markah. Dan di pada satu soalan tu dia ada pecahan dia A, B, C dan juga kadang-kadang ada D. Okey. Jadi, soalan-soalan ini tidak ada pilihan, kamu kena jawab semua soalan. Baik. Macam mana nak menjawab semua soalan ni cikgu dengan baik? Okey, bagaimana untuk menjawab soalan ini dengan tepat dan juga memberi markah yang banyak? Macam mana cikgu?
Okey. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat contoh soalan struktur. Okey. Sejak awal abad, mula-mula bila dapat soalan, baca okey arahan dengan betul-betul baca baca penerangan okey yang diberi dengan baik. Sejak awal abad ke-20, British berusaha membendung pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. Kebangkitan nasionalisme yang dibangkitkan dalam kalangan negara Islam memberikan kesan kepada kesedaran nasionalisme tempatan. Okey. Baik, itu hanya pernyataan, tiada soalan. Baik, soalannya A. Senaraikan bentuk tindakan British dalam usaha membendung pengaruh idea gerakan Islam. Soalan tanya tindakan British. Okey, untuk membendung, untuk menghalang. Okey, bendung tu halang, menghalang pengaruh idea gerakan Islam untuk sampai ke tanah Melayu. Baik, berapa markah? 2 markah. Bila 2 markah, maknanya kamu berilah 2 fakta atau 1 fakta, 1 huraian ke? Boleh. Jadi, kita tahu bahawa tindakan dia, kalau kita fikir balik, fikirkan tindakan yang mudah-mudah, yang senang-senang. Contoh tindakan dia apa? Iaitu memperkenalkan undang-undang. Ya, memperkenalkan undang-undang yang dipanggil okey, undang-undang. Mungkin kamu tak ingat nama tu. Okey, nama tu, tapi kamu boleh tulis memperkenalkan undang-undang. Okey, bagi okey, undang-undang kita kata bukan undang-undang barat tapi undang-undang Islam. Okey, bagi menghalang penyebaran ideologi itu. Ideologi. Okey, selain daripada itu, apa lagi? Kamu tak cukup beri 1 ya, kena beri 2 sebab 2 markah. 2 markah. Kemudian yang kedua apa lagi? Kamu ingat lagi dia telah menubuhkan menubuhkan jabatan siasatan. Siasatan jenayah. Maknanya ada tumbukan jabatan Jabatan Siasatan Jenayah dan juga biro siasatan awam. Bukan biro siasatan awam, biro siasatan politik. Okay. Siasatan politik. Cukup kat situ. Okey. Jadi daripada sini bila kamu dah point macam tu, terus bina ayat jawapan. Okey, pointkan dulu. Okey, perkenalkan undang-undang Islam, kemudian menubuhkan siasatan jenayah. Baik, mungkin kamu ada yang mention, cikgu, perlu ke untuk menulis nama penuh dia, enactment undang-undang? Tak perlu. Yang penting kamu kena mentionkan dia perkenalkan apa? Undang-undang. Enactment tu apa? Undang-undang lah. So, undang-undang Islam. So, daripada sini dah dapat 2, terus bina ayat. Baik, bagaimana nak bina ayat? Macam biasa, kamu ambil ayat daripada ayat soalan. Bentuk tindakan British dalam usaha, tak perlu. Terus direct je. Soalan struktur, direct je, bagi terus. Bagi je terus. Tak perlukan huraian. Okey, bagi terus fakta. Okey. Baik. So, 2 ni, okey, 2 markah. Jadi, okey, itu cara bagaimana untuk membina ayat. Okey, iaitu dengan kalau dia cakap senaraikan, kena salin balik soalan ke? Kalau senaraikan pun bentuk tindakan, ya, salin balik. Okey, senaraikan. Sebab walaupun dia berikan soalan tu dalam bentuk senaraikan, tapi dia tak ada nombor. Kalau ada nombor, contoh 1, kemudian 2 kat sini kan. Kalau ada 1 dan 2, dan kita tak perlu buat ayat. Tapi kalau tak ada ni, tak ada nombor ni, kita kena bina ayat. Okay. Ya. Jadi kalau bina ayat, kena salin balik. Kena salin balik ayat soalan untuk membina ayat jawapan. Macam mana nak bina ayat jawapan yang betul ni, cikgu? Okey, mudah saja. Iaitu, kalau macam cikgu akan buat seperti mana? Okey, seperti ini. Iaitu, okey, bentuk tindakan British. Okay.
Okey, dalam usaha, ambil je. Membendung, okey, membendung pengaruh idea gerakan Islam ini adalah memperkenalkan undang-undang Islam bagi menghalang penyebaran ideologi. Titik. Okey. So itu satu dah. Okey. Kemudian kita akan buat seterusnya. Selain itu, macam biasa kita akan sambung dengan penanda wacana. Selain itu, British menubuhkan. Ingat jangan kamu buat selain itu menubuhkan siasatan jenayah. Jangan. Sebab itu ayat tu tergantung. Kamu kena letakkan. Selain itu, British menubuhkan Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik. Okey. Bagi membendung gerakan ini. Cukup. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan, jawapan yang cikgu bina ini adalah jawapan yang kalau kamu lihat dia ada macam seolah-olah ada perenggan. Ya, sebaik-baiknya kalau kamu boleh buat dalam bentuk perenggan lagi baik. Sebab supaya apa? Supaya dia nampak kemas. Walaupun tak wajib, tapi dia kemas. Dan kita tahu bahawa kalau kemas, mudahlah untuk guru itu memberikan kamu markah. Mudahkan guru, guru akan mudahkan kamu. Susahkan guru, guru susahkan kamu. Itu simple. Okey. Okey. Jadi mudahkan guru, guru akan mudahkan kamu. Susahkan guru, maka guru akan susahkan kamu. Jadi itu cara dia. Baik. Itu cara bagaimana untuk menjawab soalan struktur dengan dua markah. Baik. Dalam satu soalan struktur pastinya akan ada soalan kebat. Soalan kebat ini. Okey, macam ni kan. Kalau kita tengok. Okey, kegagalan. Kita tengok soalan kebat yang C. Kegagalan penentangan Tok Janggut menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang British. Akhbar dan majalah menjadi wahana untuk meniupkan kesedaran nasionalisme. Seandainya anda seorang penulis akhbar, apakah isu yang ingin anda bangkitkan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme? Okey, baik. 4 markah kat situ. Dah bagi kita dalam kebat. Okey. Bagus soalan ni. Bagus soalan ni. Ada pelajar dia tanya, cikgu, macam mana nak elak daripada dapat TR? Sedangkan jawapan kita tu dah cukup relevan. Dah bagi kita dalam kebat. Kamu tahu tak apa maksud tidak relevan ataupun TR tu? TR tu sebenarnya tidak relevan. Dan ini biasanya cikgu kamu tanda dia tulis tidak relevan. Kamu tahu tak apa maksud tidak relevan sebenarnya ni? Kamu tahu tak sebenarnya apa maksud tidak relevan? Okey, tak. That makes sense? Sebenarnya tak. Tidak relevan itu maksudnya adalah begini. Sebenarnya senang ceritanya kamu tak relevan itu sebenarnya apa tahu? Kamu tak jawab ikut kehendak soalan. Contoh soalan nak langkah-langkah. Okey, kamu bagi faktor-faktor. Itu. Okey, kadang-kadang soalan nak kesan-kesan. Kesan-kesan. Tapi kamu bagi kamu bagi langkah-langkah ataupun mungkin kamu bagi keburukan. Keburukan atau kebaikan. Ataupun faedah. Keburukan ataupun kebaikan. Jadi ini menyebabkan apa? Kamu tidak menjawab soalan.
kamu tak jawab, kamu jawab okey, ikut kehendak soalan tu. So soalan nak yang ini, kamu bagi yang ini. Soalan nak yang ini, kamu bagi yang ini. So tak kisahlah kamu buat sampai 6 fakta sekalipun keburukan tu, banyak-banyak fakta sekalipun, tapi bila soalan nak kesan-kesan, kamu bagi keburukan, dia akan tulis apa? Dia akan tulis, dia akan bagi markah kosong dan dia akan buat catatan TR, tidak relevan. Faham? Faham. Jadi ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. So bagaimana untuk elakkan daripada dapat TR? Okay. Seperti mana yang cikgu selalu buat. Cikgu tunjukkan kepada kamu. Cikgu tunjukkan kepada kamu sebenarnya bagaimana untuk kamu menyantuni. Bagaimana kamu nak berinteraksi dengan soalan. Soalan sebenarnya kamu tak boleh terima je, baca je. Senaraikan bentuk tindakan British yang usaha membendung pengaruh idea gerakan Islam. Apa ya? Okey, bentuk tindakan British. Okey, bentuk tindakan British. Bila kamu buat kadang-kadang kan, dia pelajar salah fokus. Bentuk tindakan British dalam usaha membendung pengaruh idea. Tapi bila dia fokus kepada bentuk tindakan British ni, macam-macam boleh keluar. Bentuk tindakan British, tiba-tiba, aku ingat tindakan British dulu, apa ya? Serangan fizikal. Okay. Serangan fizikal lah, perjanjian lah, seperti perjanjian Pangkur lah, kemudian peras ugut. Nampak tak? Ini pun dikira sebagai apa? Sebagai tidak relevan. Sebab kamu fokus kepada bentuk tindakan British. Cikgu, ini betul lah tindakan British. Memanglah ini betul tindakan British. Tapi adakah tindakan ini dalam usaha membendung pengaruh idea gerakan Islam tu? Jam. Sudah. Ya tak ya. Bukan yang ini cikgu. Bukan yang ini. Nampak tak? Jadi kena faham kehendak soalan tu nak apa. Jangan kau main rembat, bentuk tindakan British. Terus tahu. Serangan fizikal. Perjanjian tu, perjanjian Pangkur, perjanjian London. Tu tahu dah. Peras ugut tu. Yang siapa ni? Harold McMichael. Peras ugut Sultan-Sultan. Dah tahu dah. Tak relevan. Sebab itu, hati-hati. Bagaimana kamu berinteraksi dengan soalan, iaitu dengan membacanya dengan teliti dan kena buat bulat-bulat untuk mengeluarkan kata kunci dia. Kalau korang tak buat ni, ini yang selalu jadi salah. Selalu jadi salah. Salah bagi point. Serupa juga macam soalan C. Okey. Kegagalan penentangan Tok Janggut ni menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain. Seandainya anda seorang penulis akhbar, apakah isu yang ingin anda bangkitkan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme? Cikgu, macam nak buat ni cikgu? Saya tak tahu. First, tengok ayat dia. Seandainya anda seorang penulis akhbar, terus imaginekan diri kamu sebagai penulis untuk akhbar. Untuk paper, untuk newspaper. Kamu adalah penulis. Okey. Bagaimana nak bangkitkan kesedaran nasionalisme? Kamu bayangkan pada waktu itu kamu penulis akhbar semasa negara di bawah pemerintahan British. Kamu akan menyaksikan kiri kanan orang, orang miskin. Kamu ni pakai baju putih ni dalam pejabat. Kamu nampak orang putih keluar masuk. Kemudian rakyat pula kan, ada yang jadi petani, ada yang jual buah tepi jalan, ada yang dah hidup dalam keadaan miskin. Itu yang kamu rasa macam, aku nak tulis apa ni supaya rakyat semua sedar tentang nasionalisme. Daripada imagination itu, sebab itu sejarah ni kadang-kadang penting imagination ni. Iaitu imajinasi kamu apa? Bila kamu menulis akhbar, kamu nak bangkitkan kesedaran nasionalisme, kamu tengok kat luar, ada apa? Ada orang yang
ada orang yang miskin. Yang kaya ialah siapa? Yang kaya ialah orang-orang British. Mereka ni penjajah. Maka kamu akan terus sketch kat situ. Aku nak cerita pasal apa Okey. Aku nak cerita pasal penindasan penjajah. Penindasan maknanya kita ni ditindas oleh penjajah. Kesian orang-orang Melayu kita ditindas. Kemudian kita tengok pula orang-orang Melayu kita hidup dalam keadaan mundur, iaitu kemiskinan. Kemiskinan penduduk tempatan. Nak cerita yang itu. Jadi kita tahu, kemudian kita nampak, kita just bayangkan dengan parents semua, ada yang penduduk-penduduk tu yang berniaga tepi jalan. Nampak pula anak-anak dia kecil berlari-lari main kat tepi, kemudian tolong dia berniaga. Patutnya diorang ni pergi sekolah. Kepentingan pendidikan. Macam tu. Kepentingan pendidikan. Okey. Kemudian kita fikir balik, kenapalah rakyat kita jadi macam tu Kemudian kita nampak British lalu lalang. Kenapa British ni bantu orang lain, kenapa tak bantu kita rakyat tempatan? Ini mesti kerana dasar pilih kasih. Kita tulis dasar tentang dasar pilih kasih. Dasar pilih kasih British terhadap penduduk tempatan. Begitu. Imagination kena power. Kena memang power lah imajinasi tu. Baik. Cukup ke ni cikgu? Baik, tengok balik kepada kehendak soalan. Nak berapa? 4 markah. Okey, 4 markah. Maka 1, 2, 3, 4. Cukup tak? Cukup. Jadi daripada sini dah dapat dah, kamu dah sketch jawapan dia, terus bina ayat jawapan, jangan tunggu-tunggu lagi. Soal jawapan macam biasa mesti mula daripada ayat soalan. Seandainya saya seorang penulis akhbar, saya akan membangkitkan isu apa? Boleh, tak ada masalah. Ataupun isu yang ingin saya bangkitkan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme adalah jadi kamu kena mentionkan ayat-ayat dan fakta-fakta. Okey, baik. Tanpa membuang masa, cikgu nak 59 orang pelajar dalam grup ini, dalam kelas ini, untuk semuanya buat ayat jawapan ini. Menggunakan poin-poin ini dan sila buat ayat jawapan, bina ayat jawapan di Zoom chat. Sampai habis baru tekan enter dan hantar kepada cikgu secara direct message. Jangan to everyone, kepada ataupun to cikgu Rafi untuk cikgu semak. Dan cikgu beri masa lebih kurang 5 minit dari sekarang. 5 minit boleh 5 minit. Okey. So cikgu nak semua hantar. Semua 59 orang hantar jawapan sekarang. Now, sila buat. Sila mulakan menaik. Dan cikgu tunggu.
Okey. Okey Adam. Bagus. Mhm. Hmm. Wan Afifi. Okey. Mhm. Okey. Baik, bagus. Cuma nanti cikgu akan bincangkan ada beberapa perkara yang perlu diubah suai sikit lah. Okey, Nur Harif. Mhm. Najwan. Mhm. Danish. Mhm. Okay, baik, bagus. Mazarina. Okay, Dahlia. Hmm. Okay. Akmal Iman. Hmm. Okey, baik, bagus. Arif. Hmm. Farisha Zahra. Okey. Mhm. Bagus. Mhm. Mhm. Kimin. Mhm. Okey. Edlina. Hmm. Mhm. Baik, bagus. Apa ni? Safia. Okey, Safia Akila. Bagus. Bagus. Join. Mhm. Bagus. Join. Cikgu suka jawapan kamu. Hafiza. Bagus. Hmm. Okey, Zarif. Okey. Alif. 44. Baik. Milafia. Okey. Okey.
Okey. Okey, Nik Fatin. Faris. Hai, pindihnya. Okey, okey, Rafiq. Okey, Rafiq. Bagus. Bagus, Rafiq. Cikgu suka jawapan kamu. Okey, baik. Kebanyakan pelajar, okey, daripada jawapan yang kamu buat tadi, kebanyakan pelajar dia ada banyak buat berkaitan dengan dia gabungkan keempat-empat jawapan dalam satu ayat. Itu, okey, ada dua kes terjadi ya. Okey, iaitu menggabungkan keempat-empat jawapan dalam satu ayat. Dan itu sebenarnya adalah, kalau boleh, elakkan. Elakkan. Kerana ianya tidak bagus. Okey. Iaitu sebagai contoh, contohnya macam ni. Okey. Cikgu bagi contoh. Okey, seperti ini. Ada tadi okey, ni dia. Okey. Baik. Jangan korang campurkan. Okey, jangan korang campurkan semuanya serentak. Ini ada yang masuk serentak semua. Contohnya seperti seperti ini Baik. Baik, ramai yang buat macam ni. Okey, korang tengok betul-betul okey, ramai yang buat macam ni. Seandainya saya seorang penulis akhbar, isu yang ingin saya bangkitkan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme ialah penindasan penjajah terhadap rakyat, kemiskinan penduduk tempatan, kepentingan pendidikan dan dasar pilih kasih berita terhadap penduduk tempatan. Okey. Titik. Ini berapa? Satu ayat. Kemudian korang expect berapa? Korang expect 4 markah. Agak-agaklah korang ni. Takkanlah 4 poin tu korang sumbat dalam satu ayat dan berharap dapat 4 markah. Tak logik. Kamu tahu kan kata hubung? Kamu tahu tak ayat majmuk? Aku jangan sampai aku cerita ajar BM. Ayat majmuk. Ayat majmuk iaitu ayat yang ada apa? Ayat yang ada kata hubung. Betul? Ada kata hubung kan? Okey, seperti dan, yang. Okey. Betul? Sebaik-baik ayat majmuk, okey, sebaik-baik ayat majmuk, okey, hanya ada 2 ayat tunggal. Faham tak? Faham tak ayat majmuk tu maksudnya? Okey, ayat majmuk yang hanya ada 2 ayat tunggal. Maknanya 2 ayat digabung jadi satu. Tetapi dalam kes ini, okey, dalam jawapan ini kamu tengok berapa ayat? Berapa ayat? Yang ini 1. Yang ini 1 ayat. Sebenarnya 1 fakta, 2, 3 dan 4. 4 ayat ni, 4 fakta korang buat jadi 1 ayat. Tak logik. Jangan buat macam ni. So, macam mana nak buat yang sebaik-baiknya? Gunakan 2 sahaja. Maknanya, 2 saja, iaitu penindasan penjajah terhadap rakyat dan kemiskinan penduduk tempatan. Titik. Kemudian mulakan seterusnya. Mulakan seterusnya. Jangan korang sambung-sambung macam ni. Jangan. Jadi, itu yang korang kena faham. Contohnya macam cikgu cakap, seandainya saya seorang penulis akhbar. Isu yang ingin saya bangkitkan untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme ialah isu penindasan penjajah terhadap rakyat. Terhadap rakyat
dan kemiskinan. Okey, kemiskinan yang melanda hidup rakyat. Okey, titik. Make sure titik. Selepas titik itu, kemudian kamu mulakan selain itu, penanda wacana selain itu. Okey. Jangan terus ambil sambung dengan kepentingan pendidikan. Kan. Okey, isu selain itu ambil balik isu yang saya bangkitkan lagi adalah macam tu. Kepentingan pendidikan terhadap penduduk tempatan dan dasar pilih kasih Britain terhadap penduduk tempatan. Titik. Itu. Nampak tak? So at least ada dua ayat di mana dua fakta menjadi satu. Kemudian bawah lagi tu dua fakta menjadi satu. Begitu. Okay. Jangan korang sambung semuanya. No. Jangan macam tu. Pastikan ianya dibina dengan ayat yang teratur dan tersusun. So, pastikan dia ada macam ni. Ada penanda wacana. Okey, ada sedikit kita kata space, ada ruang untuk kamu membina ayat. Macam tu. Jangan gabung semua Jangan gabung semua. Okey, penting tu. Okey, supaya kamu punya jawapan tu nampaklah dia seolah-olah jawapan daripada manusia ataupun pelajar yang bijak. Bukannya pelajar yang tiru. Ya, betul, buat perenggan. Ya, buat perenggan. Perenggan sebenarnya tak wajib. Perenggan sebenarnya tak wajib. Tetapi kalau kamu buat, dia akan memudahkan guru kamu untuk menanda jawapan kamu. Memudahkan. Ingat memudahkan. Okey. So, baik, rata-ratanya rata-rata para pelajar di sini ada masalah berkaitan dengan pembinaan ayat jawapan. Okey. Nak akses jawapan cikgu tadi? Boleh. Oh, nak screenshot? Ambil lah. Nak screenshot lah jawapan cikgu tadi. Screenshot jawapan cikgu tadi. Yes, ambil ni. Okey. Jadi cikgu harap kamu ada. Ya, sama-sama. Supaya kamu tahu bagaimana cara yang betul untuk bina ayat jawapan. Baik. Okey. Ini adalah jawapan daripada soalan kebat, daripada soalan struktur. Macam mana pula nak jawab soalan esei cikgu? Yang 8 markah tu semua, macam mana tu cikgu? Okey. Sebenarnya sama je. Okey. Sama je sebenarnya. Okey, cuma kamu kena macam biasa cikgu cakap tadi, iaitu kamu kena tahu tentang dia punya kehendak soalan. Paling penting kehendak soalan. Okey. So contohnya kita lihat iaitu Perang Dunia Kedua. Okey, soalan satu ni kita ambil soalan esei 6 markah kat sini. Perang Dunia Kedua berlaku kerana kemunculan dua ideologi baharu iaitu fasism dan juga nazism. Okey, soalan dia, jelaskan konsep ideologi baharu tersebut. Baik, macam mana nak cerita? Okey, 6 markah. Ingat 6 markah ini dan kamu kena cerita tentang dua ideologi. Maksudnya sekarang ini kamu pecahkan kepada dua. Okey, bermakna kamu kena target kamu fasism untuk kita dapat 3 markah. Okey. Dan juga untuk nazism, juga kamu untuk kejar 3 markah. So 3-3. Baik. So daripada 3-3 tu apa kita nak cerita cikgu? Banyak benda nak cerita tentang fasism ni dengan nazism. Fasism ni kita boleh cerita tentang paling penting senanglah iaitu
Apa itu definisi dia? Okey, definisi fasism tu apa? Itu. Okey, definisi. Okey, kemudian siapakah pelopor ataupun pengasas pengasas ideologi itu, okey, dan juga seterusnya, iaitu apakah kesan penyebaran ideologi itu. Okey, definisi, pengasas dan juga kesan. Okey, kesan ideologi itu. So ambil yang simple-simple, yang mana kamu ingat. So begitu juga Nazism pun sama juga. Okey, Nazism pun sama juga, gunakan definisi, pengasas dan juga kesan. Tapi macam mana nak susun? Susunlah dulu mengikut fasism dulu. Fasism dalam satu perenggan, kemudian barulah Nazism satu perenggan. Dia begitu. Jangan korang buat perbandingan. Maksudnya apa perbandingan? Fasism telah diasaskan oleh Benito Mussolini, manakala Nazism diasaskan oleh Adolf Hitler. Itu perbandingan. Jangan buat macam tu. Sebab soalan nak jelaskan konsep, maka jelaskan konsep yang pertama dulu, kemudian jelaskan konsep yang kedua. Melainkan kalau soalan tu nak perbandingan, dan kamu boleh buat perbandingan sebelah-sebelah macam tu. Itu pemahaman tentang soalan. Baik. Di sebelah kanan tu, kalau kamu tengok ada cadangan jawapan kat situ, bagaimana untuk membina latihan ataupun ayat-ayat latihan ini? Cikgu, ada cadangan jawapan, senanglah. Guys, walaupun ada cadangan jawapan kat sebelah tu, bukan senang tau untuk membina ataupun buat latihan. Sebab dengan adanya cadangan jawapan itu, kamu kena pertama sekali, kamu kena pilih berapa poin kamu nak ambil untuk mencukupkan markah. Dan yang kedua, kamu kena bina ayat jawapan. Cikgu ada banyak latihan macam ni. Sebenarnya latihan ini sama je macam latihan yang korang buat kat rumah ataupun buat di sekolah. Sama tak? Cuba bayangkan kalau di sekolah atau di rumah, kalau kamu buat latihan esei, korang buat apa? Latihan esei ni. Kamu akan buka buku teks, betul? Ataupun buka nota, betul? Kemudian kamu ambil masa pula tu nak mencari mana satu muka surat dia ni. Kemudian ambil, mana ambil lagi. Ni dia. Kemudian baru tengok. Kemudian baru nak bina ayat jawapan. Itu sahaja telah mengambil masa 20 minit. Baru satu soalan. Baru satu A. Belum satu B. Jadi sebab itu, subjek sejarah ini, semua pelajar kebiasaannya akan mengutamakan latihan objektif. Dia tak buat latihan struktur dan esei. Kecil lah cikgu. Betul tak? Jadi, bahan yang cikgu berikan memudahkan kamu kerana sifat dia sama. Sifat dia iaitu kamu akan rujuk pada nota juga kan. Sekarang ni, nota tu, rujukan tu dah ada kat situ. Sebab tu kamu tak nak buat soalan struktur dan isi. Sebab malas nak cari isi kat buku teks. Sekarang ni isi dia kat sebelah je. Kalau isi kat sebelah pun, korang tak nak juga buat latihan. Memang korang ni memang malas, lagi malas daripada unta. Unta punya malas tak ada malas macam ini, macam punya orang. Jadi, jawapan telah diberi di sebelah tu. Tujuan dia supaya kamu tak perlu selak-selak buku teks lagi lah. Terus je bina ayat jawapan. Dan berapa banyak? Cikgu nak kena ambil semua ke? Tak perlu. Iaitu kalau 6 markah, ambillah 3 di sini, 1, 2, 3. Dan ambillah 3 di sini, 1, 2 dan 3. Cukup. Dapat 6 markah. Itu bukan ambil semua Bukan. Latih diri untuk menjawab soalan sebanyak peruntukan markah. Begitu juga kalau kamu lihat macam ni. Uraikan kejayaan operasi Kod D-Day. 6 markah. Macam mana buat ni cikgu? Ambillah 6 poin kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Cukuplah. Cukuplah kat situ.
Cukup ambil 6. Dan bina ayat jawapan. Jangan korang tengok je. Oh, kejadian operasi. Oh, tentera bersekutu berjaya mendarat. Oh, okey. Dia tak boleh tengok je. Korang kena buat. Kena bina ayat. Terus bina ayat. Oh, kejayaan operasi. Terus buat. Walaupun tiru daripada cadangan jawapan. Tak ada masalah. Tapi yang penting kena buat. Dengan buat itu, maka kamu akan dapat latihan, pemahaman dan pembinaan ayat yang betul. Dan kamu akan ingat fakta. So, cikgu telah berikan bab 1, 2 dan juga bab 3. Okey, dalam bentuk latihan dan juga nota untuk kamu buat sama ada di rumah ataupun di asrama nanti. Jadi, sila buat. Ya, sila buat, jangan tinggalkan semua bahan-bahan ni. Okey, untuk kita buat semuanya dalam tempoh 4 jam, 2 kelas hari tu, hari Sabtu dan juga 2 kelas hari ni, 2 jam hari ni, sebenarnya tak sempat. Cikgu hanya mahu memberikan teknik. The rest kamu kena buat. The rest kamu kena buat. Ingat okey. The rest usaha kamu. Dan nanti bila berjaya, bukan kredit pada cikgu. Kalau korang meningkat markah korang jadi A ke B, bukan cikgu punya pasal. Korang punya pasal. Sebab korang yang dah ambil teknik cikgu dan korang yang berjaya menjawab dan dapat A. So korang you deserve it. Not me. I just guide you je. Korang yang terbaik. Faham tu? Okay, jadi tanamkan sifat tu. Okey, baik. Kita tinggal 5 minit lagi. Hai. Kejap sangat. Okey, baik. Ada sebarang soalan nak tanya? Okey, sebarang soalan nak tanya? Ada soalan tanya tak korang? Rasanya tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Okey, alhamdulillah dah bagus dah. Bagaimana Nik Fatin, Nur Aisyah Sofia senyap je Nur Aisyah Sofia. Mungkin Aina Sofia nak tanya apa-apa. Mungkin Azra, Aisyah, Ain, Dahlia, Adriana. Tak ada. Tak ada, cikgu. Lama. Okey, Hafizah. Cikgu ada suggestion buku latihan atau rujukan tak? Okey. Kalau kamu nak cari kat luar, antara 2 buku rujukan yang cikgu suka iaitu Sasbadi dan juga Sasbadi dan juga Cemerlang. Ya, penerbit Cemerlang. Kedua-dua ni okeylah. Tapi kalau mana-mana pelajar yang memang pelajar-pelajar cikgu, okey, dalam kelas online bulanan cikgu, sebenarnya tak perlu pun. Okey, gunakan apa yang cikgu beri, sama ada nota atau latihan. Itu pun sudah mencukupi. Okey. Dan okey, sebelum itu, okey, Hafizah tanya, boleh tak cikgu terangkan cara nak jawab soalan objektif sebab tadi saya masuk lambat. Okey, Hafizah, cikgu boleh terangkan tetapi rasanya masa dah suntuk. Cikgu akan uploadkan video, okey, video bengkel ini dalam YouTube, okey, dan kamu boleh tonton semula. Dan okey, dan petang ni, okey, petang ni siapa yang tak keluar pergi beraya lah. Maklumlah hari ni Deepavali kan, kot mana tahu korang nak beraya rumah jiran-jiran, kan? Happy Deepavali Maruku, kan? Kot mana tahu kan? Tapi kalau korang tak beraya, okey, kalau korang tak beraya pada hari ini sebelah petang, cikgu akan buat kelas ganti sejarah tingkatan 4. Dia kelas ganti dalam pukul 5 insyaAllah, pukul 5 petang ni, sejam setengah. Okey, dan kita akan masuk topik baru bab 8 iaitu pilihan raya. Ya, pilihan raya. So, untuk petang ini, cikgu buka kepada semua pelajar form 4 yang ada dalam ni, okey, yang termasuk semester, kalau korang nak join, boleh secara percuma. Sebab korang pun dah bayar yang ini kan. So yang lain-lain pun tak apa. Yang lain-lain pun okey, pelajar-pelajar cikgu boleh masuk terus. Petang ni kita ada buat kelas ganti dan bab baru, bab 8, pilihan raya. So cikgu harap kamu semua jangan lepaskan peluang untuk join kelas pada petang ini.
untuk pilihan raya kerana kita ada maklumat-maklumat pilihan raya dan kebetulan kita akan pilihan raya pada bulan 11 ni. So macam relevan je topik tu dengan keadaan semasa. Ganti yang bila cikgu? Minggu lepasnya. Minggu lepas ke hari Sabtu? Hari Sabtu hari tu. Hari Sabtu hari tu cikgu dah bengkel kan. Dan masa dua minggu lepas pun cikgu ada show dekat Wanita Hari ni kan. Jadi kena gantilah. So baru ganti. Pukul berapa cikgu? Pukul 5. 5 petang. 5 sampai 6.30 saja. Okay, 5 sampai 6.30 saja. Okay, jadi cikgu offer kepada semua pelajar untuk masuk pukul 5 hingga 6.30 untuk untuk berkaitan dengan kelas malam ni, petang ni. Alright. So nanti cikgu akan berikan link dia dalam grup nanti. Ya. Okey, baik. Seperti mana yang ibu bapa kamu mahukan? Boleh tak korang semua untuk onkan kamera sebab kita nak ambil gambar. Mak bapak kamu kata ambillah gambar cikgu. Okeylah. Okay. So okey. Boleh? Jap cikgu 20 saat. Boleh ke? Okey, jap. Boleh. Dah bersedia? Okey, boleh onkan kamera. Ramai-ramai. Okey. Alamak, handsome-nya. Ya Allah, Najwan. Aduh, aku ingatkan Faizal Tahir tadi. Aduh, yai. Rasa insecure . Alamak, Anik Hilman ni memang cikgu tak boleh lawan lah. Serius lah, cikgu tak boleh lawan lah. Aduh. Adib, la ilaha illallah. Korang ni. Okey, gambar cepat. Kan? Sebelum cikgu rasa lebih insecure. Kan? Sebelum cikgu rasa lebih insecure sebab dengan kemunculan pelajar-pelajar lelaki yang handsome dan pelajar perempuan yang cun-cun ni. Kan? Sebelum cikgu bertambah insecure, baik cikgu ambil gambar cepat-cepat. Al-maklumlah kan. Korang muda-muda, cikgu dah tua, lain. Okey, baik. Okey, sebelum kita mulakan, agak-agak korang lah. Kalau katakan dibuat lagi bengkel macam ni, korang nak join lagi? Tak nak Serik lah dengan cikgu Rafi ni. Serik lah dengan cikgu Rafi ni. Kan? Tak apa, cikgu faham kan. Okey. Baik, so memandangkan semua dah siap sedia, korang pun boleh ambil gambar juga boleh ambil gambar juga kan. Kelakar tak kalau katakan kita okey. Peace yo. Peace yo. Okey kan. Tapi kan biasa dalam bengkel kita buat macam ni kan. Betul. Kan? Takkanlah kita bengkel nak buat macam ni kan. Macam kelakar je. Kan? Kan. Itu nampak sangat bangganya aku ni. Baik. Alright, kita ambil sekali lagi. Okey, say hi. Okey, dan juga ramainya. Dan kalau korang nak ambil gambar pun boleh. Korang nak cikgu post macam mana? Macam mana? Korang nak cikgu post macam mana ni? Korang bagi tahu.